Salam sejahtera doktor, nama saya Alexander Alesius, nombor matriks 259565, dan pada hari ini saya akan membentangkan subjek komunikasi antara budaya. Saya teruskan ke bahagian pengenalan. Menurut Hofstede, budaya ialah program kolektif yang tertanam dalam minda ahli masyarakat di kawasan tertentu yang membezakan mereka daripada kumpulan lain. Dan menurut Shira dan Levy pula, seterusnya mengatakan bahawa budaya ialah sikap, tingkah laku dan lambang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Budaya ialah satu cara hidup yang dibangunkan oleh sekumpulan manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ia terdiri daripada pelbagai elemen kompleks seperti agama, sistem politik, adat resam, bahasa, peralatan, pakaian, struktur dan kaedah bekerja. Ia juga termasuk cara bergaul, berbual, tradisi perkahwinan, makanan, bekerja dan berfikir di antara lain. Menurut Tubbs and Moss 2010. Seterusnya, budaya yang ditonjolkan memainkan peranan penting dalam komunikasi masyarakat Siam. Dimensi budaya. Terdapat 6 dimensi budaya yang dicadangkan oleh Hofstede, iaitu terdiri daripada jarak kuasa, individualisme, kelakian dan mengelakkan ketidakpastian, maskuliniti dan orientasi jangka panjang dalam budaya Siam. Sekian doktor, saya serahkan kepada rakan yang lain. Terima kasih doktor. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Finus Anwar, nombor matrik 258662, akan menerangkan kenaan 5 dimensi budaya Hofstede. Okey, yang pertama, mengenaan cultural difference, iaitu yang pertama power distance, yang kedua uncertainty avoidance, yang ketiga individualism dan collectivism, yang keempat masculinity atau femininity, dan yang terakhir long term orientation. 2.1 Indeks Jarak Kuasa PDI. Ia digambarkan sebagai tahap di mana ahli masyarakat yang kurang berkuasa bersetuju dan mengharapkan kuasa untuk diagihkan secara tidak rata. Mengikut rangka kerja ini, budaya Siam telah menunjukkan jarak kuasa yang besar. Contohnya boleh diperhatikan dalam sekitar perniagaan di mana pekerja menyokong bos mereka di tempat kerja dan pihak atasan melindungi dan membimbing pekerja mereka sebagai pertukaran. Pengetahuan itu diturunkan secara rantaian arahan mengikut perintah yang ketat. Di tempat kerja misalnya, terdapat pemisahan yang kuat antara penyelia dan orang bawahannya. Jarak kuasa etnik Siam mempunyai kesan ke atas aspek masyarakat yang lain, seperti cara orang berinteraksi antara satu sama lain. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wan Muhammad Fazli bin Wan Mahmud, nombor matrik 258909. Saya akan sambung pembentangan pada rakan saya. Individualisme lawan kolektivisme, IDV. Indeks ini melihat bagaimana orang dalam budaya disepadukan ke dalam kelas. Budaya individualistik mempunyai hubungan yang lemah dengan kebanyakan orang hanya mengetahui keluarga dan saudara terdekat mereka. Kolektivisme sebaliknya mentakrifkan masyarakat di mana perhubungan yang erat mengikat keluarga besar dan orang lain ke dalam kumpulan. Apabila perselisihan faham berlaku dalam kumpulan yang lain, kumpulan dalam ini diikat dengan kesetiaan dan menyokong satu sama lain. Terdapat beberapa contoh di Siamland yang menunjukkan kesukaan orang Siam terhadap kolektivisme. Orang Siam hidup secara berkumpulan, hubungan jangka panjang sangat dihargai oleh orang Siam dan jarang mereka meletakkan nilai lebih pada perkongsian daripada bercakap secara langsung.
Tentang perniagaan semasa mesyuarat perniagaan, banyak perniagaan cenderung menggalakkan ahli keluarga untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi, dan akibatnya mereka cenderung untuk menjalin hubungan yang lebih erat dalam organisasi. Indeks penggalakan ketidakpastian UAI. Indeks penggalakan ketidakpastian UAI diterangkan sebagai toleransi budaya terhadap kekaburan yang mengukur tahap orang ramai menerima atau mengelak kejadian yang tidak dapat diramalkan, tidak diketahui atau di luar kebiasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izwan bin Ahmad Tusim, nombor metrik 258616. Saya akan teruskan pembentangan seterusnya, iaitu etnik Siam mempunyai sektor yang agak tinggi dari segi mengelakkan kekeliruan yang mencerminkan fakta bahawa masyarakat dan perniagaan dikawal dengan ketat. Etnik Siam mempunyai undang-undang dan peraturan yang ketat untuk mengelakkan kekeliruan dan mencerminkan penghindaraan risiko. Okey, seterusnya kita pergi ke tahap pergalakan ketidakpastian yang tinggi ini mendorong pekerja lebih berdaya tahan dan menganggap risiko sebagai satu perubahan, manakala eksekutif dan pengurusan pula memberi tumpuan kepada perancang jangka pendek kurang strategik, membolehkan eksekutif mengekalkan prestasi organisasi. Etnik Siam mempunyai kedudukan kelakian yang paling rendah di kalangan masyarakat Asia, dan tahap kelakian yang rendah ini menunjukkan masyarakat yang mempunyai kurang daya saing dan ketegasan dengan sedikit perbezaan antara tingkah laku lelaki dan perempuan. Okey, sekian dari saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Masyarakat Siam mempunyai tahap persaingan yang rendah dan mereka lebih suka hidup secara harmoni antara satu sama lain. Manakala dalam konteks organisasi, orang Siam pada umumnya berharap untuk mengekalkan hubungan mereka dengan orang bawahan atau menyelia mereka. Pada masa yang sama, kewanitaan dalam budaya Siam boleh dijelaskan juga melalui keinginan untuk konsensus dan fleksibiliti. Seterusnya, etnik Siam dianggap mempunyai organisasi jangka pendek. Budaya Siam mencerung lebih bersifat normatif daripada pragmatik, yang bermaksud bahawa tradisi dipegang dengan penuh penghormatan pertimbangan. Seterusnya, dari segi perniagaan, orang Siam cenderung lebih suka hasil yang cepat tanpa banyak perangsangan untuk pada masa hadapan. Orang Siam sangat memelihara tradisi mereka. Walau bagaimanapun, di bandar-bandar besar terutamanya, terdapat beberapa petunjuk bahawa masyarakat Siam sedang beralih ke arah perspektif jangka panjang. Kesimpulannya, etnik Bumiputera Siam merupakan sub-etnik yang mempunyai identiti tersendiri. Simbol utama dan terpenting etnik mereka ialah agama. Unsur-unsur lain seperti bahasa dan perayaan dilihat mempunyai kekuatan tersendiri dalam memperkukuh kedudukan simbol dalam masyarakat berbilang kaum agama. Terima kasih.